Baik, terima kasih Rashidi. Perkembangan COVID-19 di Sarawak, kadar kes sembuh telah melebihi 96% serta kemampuan negeri itu menjadi pengekspor utama makanan pertanian menjelang 2030 antara kandungan data langsung dari RTM Kuching. Kita bersama Fazri Hisham Afendi untuk laporan selanjutnya. Terima kasih Nazri. Kita mulakan dengan perkembangan COVID-19 di negeri ini. Terdapat 2 kes sembuh dan discharge iaitu masing-masingnya dari Hospital Umum Sarawak dan Hospital Bintulu hari ini. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam satu kenyataan memaklumkan ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif yang telah sembuh dan discharge adalah sebanyak 551 orang atau 96.33%. Jawatankuasa itu juga memaklumkan bahawa tiada kes positif COVID-19 dilaporkan hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak setakat hari ini kekal 572 kes. Sementara itu, sebanyak 2,068 premis telah dipantau hari ini, melibatkan seramai 645 pasukan pemantauan PKPP yang antaranya terdiri daripada PDRM dan Rela. Terdapat 6 sekatan jalan raya di 5 buah daerah bersempena dengan Ops Benteng iaitu di Lundu 2, manakala Bau, Serian, Seri Aman dan Lubuk Antu masing-masingnya 1 sekatan. Daripada 6 sekatan jalan raya tersebut, sebanyak 968 jumlah kenderaan telah diperiksa. Sarawak mempunyai kelebihan menjadi pengeksport utama makanan pertanian menjelang 2030. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Roland Wassagah Wee In berkata, kelebihan ini adalah Sarawak bebas daripada penyakit ternakan yang berkepentingan untuk ekonomi. Dato' Roland Sagah Wee In menjelaskan penyakit ini termasuk penyakit kuku dan mulut FMD, penyakit African Swine Fever ASF dan Highly Pathogenic Avian Influenza HPAI. Tambahnya, status tersebut membolehkan Sarawak mengekspor ternakan atau hasil ternakan ke luar negeri tanpa sekatan. Sarawak setakat ini telah berjaya mengekspor kinze hidup serta daging kinze ke Singapura bernilai 60 juta ringgit setahun dan menurut Dato' Ronald masih terdapat potensi untuk meningkatkan jumlah ekspor tersebut. Sarawak juga telah mengekspor ayam pedaging serta telur ayam ke Indonesia dan Hong Kong selain sarang burung walit ke China, Singapura dan Hong Kong. Dato' Ronald menyatakan demikian pada majlis penyerahan input produk ternakan di Kampung Cupak Siburan hari ini. Pada majlis tersebut, 33 orang telah menerima sijil tawaran projek terdiri daripada 17 orang peserta projek ternakan ayam pedaging, 13 orang peserta projek burung walit dan 3 orang peserta projek ternakan kinze. Peserta merupakan penduduk dari 10 buah kampung di kawasan Dewan Undangan Negeri Tarat termasuk Kampung Cupak, Kampung Sungai Riset, Kampung Maang, Kampung Skuduk dan Kampung Baru Mawang. Kampung lain ialah Kampung Sungai Bari, Kampung Subang, Kampung Pelaman Peyang, Kampung Tarat Melawi dan Kampung Igom. Sejumlah RM465,000 telah diluluskan untuk pelaksanaan projek-projek berkenaan oleh kerajaan negeri bagi membantu penternak membangunkan projek masing-masing. Ketika berdepan situasi getir melawan COVID-19, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak merekodkan 1,637 kes gigitan anjing di bawah pentadbiran Majlis Perbandaran Padawan MPP tahun ini setakat 4 Julai lepas. Pengerusi MPP yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang, Loh Kerchiang berkata, walau bagaimanapun daripada jumlah itu, tiada kes rebis dilaporkan. Loh Kerchiang berkata demikian selepas merasmikan pelancaran Ops Rebis di pekarangan pejabat MPP hari ini. Operasi 2 hari tersebut melibatkan kerjasama antara MPP, Majlis Perbandaran Kota Semerahan, Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak dan Polis Diraja Malaysia yang melibatkan kerja-kerja pemantauan kawasan serta penangkapan anjing-anjing liar. Jelas beliau, setakat 6 bulan pertama tahun ini, MPP mencatatkan sebanyak 189 aduan berkaitan anjing liar dan berjaya menangkap sebanyak 394 ekor anjing liar setakat ini. Loh Kerchiang mendedahkan pada tahun lepas, sebanyak 5,987 kes gigitan anjing dan 4 kes jangkitan rebis direkodkan di kawasan pentadbiran MPP. Justru beliau menyarankan agar penduduk di kawasan Perawan, terutamanya pemilik anjing, agar lebih bertanggungjawab ke atas haiwan peliharaan mereka dan terus bekerjasama dengan pihak berkuasa dalam usaha membasmi wabak rebis di Sarawak.
Penduduk di Bintulu diingatkan untuk mengisi banci secara dalam talian atau e-census bermula hari ini hingga 30 September depan bagi fasa pertama pembancian. Ketua Pejabat Operasi Jabatan Perangkaan Malaysia Bintulu, Sharifah Fadzilah Wan Johor berkata, kerja pengedaran poskad panduan pengisian dalam talian mula diedarkan di kawasan terpilih. Sharifah Fadzilah menasihati penduduk tidak perlu risau mengenai kaedah pengisian borang banci secara dalam talian ini kerana pegawai perangkaan akan mengajar dari rumah ke rumah. Untuk pembancian fasa 1 secara online, kaki tangan kami akan pergi rumah ke rumah untuk menghantar poskad dan dalam masa yang sama kami akan menerangkanlah kepada semua bagaimana untuk menjawab banci secara online. Maksudnya dalam poskad tu sendiri kita memang dah terangkanlah step by step. E-census disifat mesra teknologi dan bertepatan dengan keadaan semasa negara yang masih berdepan dengan ancaman COVID-19. Fasa kedua pelaksanaan banci 2020 yang melibatkan 32.7 juta penduduk akan bermula pada 7 hingga 24 Oktober depan dengan kaedah temu ramah bersemuka. Di bawah Akta Banci 1960 Pindaan 2006, seseorang yang dibanci jika enggan menjawab dengan benar memberikan jawapan palsu, menyerahkan penyataan atau penyata palsu dan mengabaikan peraturan di bawah akta itu boleh didenda tidak melebihi RM100 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya jika disabit kesalahan. Sekian berita dari Sarawak, kita kembali bersama Nazri di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Fazril. Kita teruskan